Untuk saya akan menerangkan tentang ciri-ciri bantuan audiovisual. Bantuan audiovisual ialah bahan pengajaran yang canggih dan dilengkapi teknologi di mana menggabungkan ciri dan juga keupayaan pintar. Okay, so berikut ialah beberapa ciri utama bantuan audiovisual yang akan saya kongsikan pada hari ini. Yang pertama, integrasi teknologi. Alat audiovisual memanfaatkan teknologi termaju untuk meningkatkan fungsinya. Bantuan alat audiovisual ni boleh menggabungkan ciri-ciri seperti touchscreen, sambungan wireless, akses internet dan juga keserasian dengan berbagai jenis multimedia. Selain itu, interaktiviti. Bantuan audiovisual menggalakkan pengalaman pembelajaran yang interaktif antara pelajar dengan pelajar ataupun guru dengan pelajar. Bantuan adalah pengumpulan dan analisis data. Bantuan bidang ini membolehkan pengumpulan interaksi pengguna, tahap pelibatan dan data prestasi. Dengan ini, guru dapatlah menganalisis data untuk memberikan pandangan serta maklum balas kepada pelajar. Okay, dan juga boleh membolehkan pendidik ataupun pembentang membuat keputusan dan pelarasan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran atau komunikasi. Keempat adalah pemperibadian ataupun dalam Inggeris personalization. Alat audiovisual bintang ni boleh menyesuaikan diri dengan keperluan pelajar individu. Mereka boleh menawarkan kandungan tersesuai dengan pelajar, melaraskan tahap kesukaran ataupun kepantasan pemandangan serta memberikan maklum balas yang diperibadikan iaitu personalized berdasarkan keutamaan pengguna dan data prestasi. Okey, seterusnya saya akan bercakap tentang beberapa kelebihan penggunaan audio visual aids dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, ia dapat meningkatkan pemahaman pelajar. Dengan penggunaan bahan audio visual aids ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran ini, ia dapat membantu menjelaskan konsep dan idea yang kompleks yang mungkin sukar untuk difahami oleh pelajar hanya dengan melalui penerangan lisan atau teks sahaja. Oleh itu, dengan penggunaan audiovisual aids ni, dengan menggabungkan imej, video atau grafik dalam proses pembelajaran, pelajar boleh menggambarkan maklumat dengan lebih berkesan dan mengukuhkan lagi pemahaman mereka tentang perkara yang dipelajari di dalam kelas tersebut. Yang kedua, ia dapat menggalakkan interaksi bilik darjah yang sihat antara guru dan pelajar. Apabila audiovisual aids ini digunakan dalam proses pembelajaran di bilik darjah, ia dapat menggalakkan lagi pelajar untuk lebih aktif dalam berinteraksi bersama guru maupun rakan sekelas. Sebagai contoh, cikgu geografi menunjukkan peta di LCD projector, menunjukkan peta Malaysia, dan seorang guru itu bertanya di manakah Pahang, di manakah Kedah, semua itu. Di situ kita dapat lihat bagaimana berlakunya interaksi antara guru dan pelajar itu. Yang ketiga, ia dapat membantu merangsang imajinasi pelajar. Bahan bantuan audiovisual aids ini boleh membantu menunjukkan kepada pelajar cara, konsep atau pengetahuan yang diajar digunakan dalam konteks dunia sebenar. Contohnya, melalui video dokumentari atau persembahan visual, pelajar boleh melihat cara konsep saintifik digunakan dalam eksperimen atau cara prinsip matematik digunakan dalam dunia sebenar. Itu sahaja dari saya untuk kelebihan audiovisual aids dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, kita akan bincangkan tentang comparison antara klasik dan modern audio-visual aids. Kita dah tahu cons, kita dah tahu kriteria audio-visual dan kita dah tahu pro dan cons audio-visual. So sekarang ni kita nak cerita tentang comparison antara klasik audio-visual aids dengan modern audio-visual aids. So, jom! Seterusnya, saya akan ceritakan tentang perbandingan antara audio-visual aids klasik dengan modern audio-visual aids. So, macam awak tengok sebelah kanan saya ni, ini adalah klasik audio-visual aids, yang mana saya memilih projector sebagai salah satu bahan untuk saya buat compare.
comparison, perbandingan. Okay. So, macam awak tengok sebelah kanan saya ni, dia agak menarik lah dia punya reka bentuk. Ini menggunakan analog teknologi, yang mana analog teknologi ni menggunakan sistem ataupun komponen yang tidak kompleks. Menyebabkan dia agak berat lah untuk digunakan. Mungkin dia legit lah untuk digunakan untuk zaman dulu, tapi zaman sekarang dia tidak lagi sesuai untuk digunakan sebab dia agak berat. Itu saya cakap tadi lah, sangat berat. So, seterusnya adalah dia merupakan menggunakan limited multimedia, yang mana dia menggunakan multimedia yang sangat terhad untuk pengguna-pengguna macam kita yang banyak demand ni. Hai. Macam awak tengok sebelah kiri saya, ini adalah modern audio visual technology. AIDS. Kenapa? Dia menggunakan teknologi digital. Teknologi digital membuatkan dia lebih kompleks daripada komponen dalaman dan sistem dia agak stabil untuk digunakan dalam zaman sekarang. Dan dia sangat ringan dan mudah untuk dibaiki. Yang kedua adalah dia memiliki multi-rich content. Sistem dalaman dia sangat mudah digunakan, dia sangat-sangatlah friendly. Itu saja daripada saya. Modern. So, itu saja daripada saya. Bye-bye. Halo semua, saya Ko. So, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana Visual Aids ni kalian boleh menggunakan dalam PDPC dalam subjek sejarah. Sebab kamu semua sudah mendengar penjelasan yang detail dan juga menarik daripada ahli kumpulan saya percaya kamu semua sudah faham apa itu Visual Aids. So, bagaimana kami boleh menggunakan Visual Aids ni dalam kaedah pembelajaran dan pemudajaraan di sekolah, iaitu PDPC. Soalan yang baik ni. So, dengan ini, marilah kami imagine dulu kami sekarang dalam kelas. Pagi semua pelajar-pelajar, tolong jangan bising. Ali, Abu, jangan bising dah. Kami nak start kelas dah. So, Cikgu Ko hari ini akan mengajar tentang sejarah pembentukan Malaysia. Dengan ini, marilah kami lihat dulu video yang berkaitan. Ini akan kongsikan tentang pembentukan Persekutuan Malaysia. Selepas lihat video ini, kamu semua sudah jelaskan tentang sejarah pembentukan Malaysia. Kalau tak jelas sangat, tak perlu risau. Cikgu Ko akan mengajar lebih detail lagi dengan menggunakan diagram, gambar dan juga chart, iaitu Visual Aids, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada kamu semua. So, inilah tentang cara-cara bagaimana kami boleh menggunakan Visual Aids ni dalam PDPC di sekolah. Terima kasih. Penggunaan audiovisual aids juga mempunyai keburukan dan kebaikan masing-masing. Keburukan penggunaan audiovisual aids adalah penggunaan audiovisual aids ini akan mendatangkan masalah yang teknikal semasa sesi pembelajaran dan pengajaran berlangsung. Hal ini kerana sekiranya guru menggunakan LCD untuk menayangkan video, kemungkinan untuk LCD itu tidak berfungsi adalah tinggi. Hal ini akan menjejaskan sesi pembelajaran dan pengajaran yang sedang berlangsung. Selain itu, penerangan yang sangat singkat menggunakan rajah-rajah dan cartapai juga akan menyukarkan pelajar untuk memahami dengan lebih teliti tentang apa yang mereka mempelajari. Hal ini menyebabkan pelajar harus mencari alternatif lain untuk memahami dengan lebih detail tentang apa yang sedang mereka mempelajari. Bagi kebaikan penggunaan audiovisual aids adalah pelajar dapat berimajinasi untuk memahami subjek yang mereka pelajari. Misalnya bagi subjek sejarah, pelajar dapat memahami peristiwa-peristiwa bersejarah mengikut garis masa bersejarah tersebut. Selain itu, pelajar akan rasa lebih seronok untuk mempelajari subjek yang mereka
pelajari